Okey, Assalamualaikum, selamat pagi kelas. Okey, hari ni cikgu nak terangkan balik lah. Tadi video yang kamu dah tonton dalam rakaman cikgu post tu. Cuma cikgu nak betulkan sedikit teknik lah yang saya rasa lebih sesuai kalau kita jawab macam ni lah. Contohnya kalau kamu diberi gambar rajah macam ini kan. Dalam kotak ni kita kira sebagai set semester lah. Ni simbol dia set semester. Okey, soalannya P bergabung dengan Q prime. Langkah pertama yang biasa kita gunakan adalah kita akan melabelkan setiap kawasan tu dengan satu nombor. Okey, kamu labelkan. Boleh gunakan pen warna lain. 1, 2, 3, 4. Sebab gambar rajah tu dalam kotak. Jadi kamu letakkan 4 juga. Sebab kalau tak ada kotak kat luar ni, cukup dengan 1, 2, 3 saja. Kemudian kita tengok pada soalan ni. P. Dalam kawasan P ada nombor apa? Kamu tengok P yang bulat dalam P adalah 1 dan 2. Union salin balik. Kemudian Q prime. Kalau Q prime macam cikgu cakap lah. Q prime adalah Q jambul. Di luar. Jambul kan kat luar kan? Jadi kita tutup Q. Apa yang ada di luar Q? Nombor apa yang ada? Jadi kita nampak kat situ yang ada 1 dan 4. Jadi kita tulis dekat situ 1 dan 4. Dan kamu kena ingat simbol union ni ataupun bergabung ni kita adalah cantumkan atau kita gather-gatherkan. Jadi 1, 2 bersilang dengan 2, 4. Jawapannya adalah 1, 2, 4. Jadi bila jawapan yang terakhir ni tak ada lagi simbol bergabung atau bersilang. Jadi ini merupakan jawapan dan kita akan lorekkan kawasan 1, 2 dan 4. Jadi kamu pergi pada kawasan tadi. Mana dia 1, 2 dan 4. Jadi 1. Lorekkan dengan kemas. Jangan cincai-cincai. Dan 4 ni seluruh kawasan di luar kotak ni. Okey. Kamu tak perlulah pakai pembaris ataupun colour pencil. Kamu boleh lorekkan saja macam ni. Okey, boleh tak? Baik, kita tengok soalan yang kedua. Seperti yang video tadi dah bincang. Sama juga kali ini dengan gambar rajah yang sama. Tapi soalannya adalah P bersilang dengan Q prime. Jadi, kita akan nomborkan kawasan kelas. 1, 2, 3 dan 4. Okey, tengok pada soalan P. Dalam P ada apa tadi? 1, 2. Bersilang dengan Q prime. Yang tadi soalan tu kita adalah buat dia bergabung kesatuan. Okey, tapi kali ni kita akan tukar dia kepada persilangan. Jadi 1P, 1, 2 bersilang dengan Q prime. Q prime ni maksudnya di luar Q lah. Jadi apa nombor yang ada? 1 dan 4. Jadi kita tulis kat jalan kerja kat sini 1 dan 4. Jadi kat sini kita ada persilangan. Persilangan maksudnya kita cari yang sama. Apa yang sama? Nombor 1. Jadi kita tulis dekat sini 1. Bila jawapan akhir tu 1, dah tak ada lagi operasi kesatuan ataupun persilangan. 1 ni merupakan jawapan dan kita akan lorekkan kawasan 1. Kawasan 1 tu yang mana? Okey, gunakan pensel kamu lorek kawasan ini. Okey, cikgu tunjukkan kamu dengan pen supaya kamu nampak kawasan ni. Kalau dalam peperiksaan, lorek ataupun melukis graf, kamu perlu gunakan pensel. Okey, kita tengok contoh yang ketiga. Sama juga. Apa yang perlu kita buat? Kita lorekkan kawasan 1, 2, 3 dan 4. Okey, yang ini kena hati-hati sebab operasi ni semua ada kurungan dahulu baru prime dekat luar. Okey. Jadi, buka kurungan. P adalah 1, 2. Okey, bersilang dengan Q. Dalam kawasan Q ada apa? Dalam kepala bulatan ni. Q ada 2, 3. 2, 3 tutup kurungan prime. Jadi kelas kalau ada kes ataupun soalan macam ni, yang dalam kurungan ni kita kena settlekan dulu. Ini adalah persilangan. So kita akan cari yang sama lah. Apa yang sama? 1, 2 dengan 2, 3. 2 kan? Jadi kita bulatkan 2. Jadi kita tulis di bawah ni 2. Kurungan ni masih ada kelas. Kita belum habis lagi. 2 prime. Apa maksud 2 prime? Maksudnya 2 selain daripada 2.
Kalau kamu tengok pada gambar rajah, kita ada 1, 2, 3 dan 4. Kalau selain daripada 2, maksudnya adalah 1, 3 dan 4. So, ini adalah jawapannya. So, kita lorekkan kawasan 1, 3 dan 4. So, mana gambar rajahnya? 1, 3 dan 4 bermaksud kita lorekkan semua kawasan kecuali nombor 2. Okey. Gunakan pensel. Kamu boleh lorekkan semua kawasan kecuali nombor 2. Okey, itu contoh yang ketiga. Baik, kita tengok contoh yang keempat, gambar rajah yang sama. Cuma kali ni soalannya berbeza. Ingat apa langkah pertama kita cakap tadi? Kita akan nomborkan kawasan. 1, 2, 3, yang di luar adalah 4. Jadi kelas, kita tengok pada soalan tadi, P prime. P prime so apa? Maksudnya di luar P. Apa yang ada di luar P? Kita tutup P tu. Yang dari luar adalah 3 dan 4. So kita tulis dekat situ 3, 4. Kesatuan Q prime. Di luar Q. Di luar Q ada apa? Kalau ni tangan saya tak nampak lah. Di luar Q, kalau kita tutup Q, kita nampak 1 dan 4. Jadi kita tulis sini 1 dan 4. Okey, ini adalah kesatuan. Bila kesatuan, maksudnya kita gabungkan mereka. Iaitu 1, 3 dan 4. Dah selesai dan kita lorek kawasan 1, 3 dan 4. Sama juga macam soalan nombor 2 tadi. Jadi kita lorek semua kawasan kecuali kawasan nombor 2. Okey. Kamu kena berhati-hatilah, jangan sampai terkeluar. Dalam peperiksaan kena kemas. Baik, kita tengok soalan yang kelima. Okey. Kali ni P prime bersilang dengan Q prime. Okey. 1, 2, 3, 4. So P prime kita dah tahu dia adalah 3 dan 4. Okey, bersilang dengan Q prime. Q prime adalah 1 dan 4. Ini adalah simbol persilangan. So kita cari yang sama. Apa yang sama kelas? 4. Jadi kita lorekkan kawasan 4. Dah siap lah tu. Lorek kawasan 4. Okey. Gunakan pensel. Lorekkan kawasan yang di luar daripada bulatan dengan kemas lah. Gunakan pensel. Okey. Baik, kita tengok satu soalan permasalahan. Okey. Ini biasanya keluar dalam soalan kertas 1 SPM lah. Okey, kalau dia bagi gambar rajah pada kamu dan dia nyatakan bahawa set semesta, ini adalah set semesta, merupakan gabungan set E bergabung dengan set F bergabung dengan set G. Dan diberitahu pada kamu bahawa jumlah unsur bagi G prime sama dengan jumlah unsur bagi set E bersilang dengan F. Okey, carikan nilai X-nya. Jadi apa yang perlu kita buat dekat sini kelas? Kita tengok apa keyword yang dikasih pada kita, apa panduan dia. Yang pertama kita kena tengoklah barisan ini. Ini kita kena tengok. Okey, kalau kita salin balik semula, dia nyatakan kat situ bahawa unsur G prime. Jadi kita tulis dekat sini, unsur kawasan G prime samalah dengan bilangan unsur di dalam kawasan E bersilang F. Jadi apa yang perlu adalah kamu kena kenal pasti apa tu G prime. Tengok balik gambar rajah tadi. Mana G? Kalau G yang bulat di bawah ni kan. Kalau G prime maksudnya di luar kawasan G. Okey, di luar kawasan G tu apa yang ada? 8 tolak X, 5 dan 6. Jadi kita tambahkan nilai bagi ketiga-tiga kawasan itu. Jadi kita tulis dekat situ. Dekat persamaannya adalah okey, 8 bilangan unsur. N ni adalah bilangan unsur. Jadi 8 tolak X tambah 5 tambah 6 sama dengan bilangan unsur, jumlah bilangan unsur bagi set E bersilang dengan F. Okey, tengok balik. Set E bersilang dengan F.
Oh, cikgu buat kat sini E, F. Okey. Set E bersilang dengan F. Okey. Mana F dia? E bersilang dengan F adalah kawasan di sini. E bersilang dengan F, inilah kawasan ni kelas. Jadi itu adalah dua nilai, kita tambahkanlah 5 tambah dengan X. Jadi kat sini kita buat bilangan unsurnya adalah 5 tambah dengan X. Okey. Apa yang kamu perlu buat sekarang adalah kamu kena selesaikanlah. Okey. Jadi 8, 5 dengan 6 dekat sini adalah 19 lah. Tolak X sama dengan 5 tambah X. Okey. Jadi cikgu pindahkan tolak X ini ke kanan dan 5 ini ke kiri. So kita dapat dia adalah okey, 2X. Kat sini adalah 19 tolak dengan 5 kita dapat 14 dan X adalah 14 bahagi dengan 2, so X adalah 7. Okey. Baik, cuba kita tengok pula pattern-pattern soalan. Kita ada juga soalan-soalan form SPM. Ini latihan. Kita tengok kalau dalam peperiksaan SPM biasanya markah yang diberi pada kamu adalah 3 markah. Dia akan bagi 2 gambar rajah yang sama, A dan B. Dan kamu perhatikan bahagian A simple aja, soalannya pendek, dan bahagian B soalannya lebih panjang. Bahagian A itu adalah 1 markah dan bahagian B biasanya adalah 2 markah, dan total bagi soalan ini dalam kertas 2 adalah 3 markah. Jadi kita tengok soalan yang pertama. Okey. Kita tengok kat sini soalannya adalah X bersilang dengan Y. So kamu kena pastikanlah segitiga ni adalah X, yang lonjong ni adalah Y, yang segi 4 ni adalah Z. Teknik yang kita biasa gunakan adalah kita akan nomborkan kawasan. So kita masukkan dekat sini. Okey, 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey. Tengok balik soalan yang dia bagi. Kalau saya akan salin baliklah. X bersilang dengan Y. Dalam X ada apa? Dalam X ni segitiga kan? So ada nombor 1 dan 2. So kita buat dekat sini 1, 2. Bersilang Y. Y ni yang lonjong ni. Semua yang nombor yang ada dalam kawasan yang lonjong ni adalah unsur bagi nilai Y lah. Nilai Y ni. So kita tulis kat situ 2, 3 dan 4. Berada di dalam kawasan 4. Baik, perhatikan balik simbol ni adalah persilangan. Persilangan maknanya kita cari unsur yang sama. So kita tulis kat sini 2. Okey, dah habis dah. Tinggal 2, maksudnya dah siap lah kita lorekkan kawasan 2. Jadi cikgu gunakan pen merah di sini supaya kamu nampak lah kawasan mana jawapan dia lah. Dalam peperiksaan gunakan pensil. Baik, tengok soalan kedua. Dengan gambar rajah yang sama, dia bagi soalan yang lebih panjang. Okey. Macam biasa kelas, teknik apa yang pertama kita gunakan? Kita nomborkan kawasan. Okey, kita masukkan dekat sini 1, 2, 3, 4 dan 5. Tengok balik soalan. Dalam R kita ada apa? Oh, maafkan cikgu Cikgu dah salah tulis soalan ni. Okey, sepatutnya kat sini cikgu tukar R R. Yang ini S, yang ini T. Okey. Jadi kita tengok dalam R. Dalam R ada apa? R adalah 1, 2. Okey. Bersilang dengan S prime. S prime maksudnya di luar S lah. Jadi kita tutuplah S ni. Tutup S. Apa yang ada? Yang tinggal adalah 1 dan 5. Jadi S prime maksudnya di luar S. Jadi yang ada 1 dan 5. Jadi kita tulis sini 1, 5. Bergabung dengan T. T maksudnya semua nombor yang ada dalam T lah, kawasan tu adalah 4 dan 5. Bila ada soalan macam ni kelas, okay, awak nampak kat situ ada kurungan. Jadi kita selesaikan persoalan yang dalam kurungan dulu. So kalau dalam kurungan dekat situ, ini maksudnya kesatuan. Kesatuan means gabung. Jadi kita selesaikan kat sini. Yang ini adalah jadi 1, 4 dan 5. Okey. Bersilang. Yang ni kita salin baliklah yang lain. 1, 2. Nampak tak?
Jadi ini adalah persilangan. Persilangan maksudnya kita cari yang sama. Apa yang sama kiri dan kanan? 1. Jadi dah siap. Kita lorikkan kawasan nombor 1. Okey, jawapan kita 1. Lorikkan kawasan 1. Cuba lorik dengan kemas. Gunakan pensel. Okey, dah siap. Kemudian kita tengok soalan clone SPM yang kedua. Okey, macam biasa juga 3 markah. Dua gambar rajah tu sama dia bagi. Bahagian A soalannya pendek, ringkas saja. Bahagian B soalan lebih panjang, 2 markah. Okey. Jadi cikgu harapkan kalau ada soalan macam ni keluar. Biasanya soalan yang keluar macam ni adalah dalam kertas 2 SPM soalan yang pertama. Okey. Cuba kita tengok situ R prime. Sebelum kita cari kawasan atau lorikkan kawasan, macam biasa kita nomborkan kawasan. 1, 2, 3, 4 dan 5. R prime maksudnya apa? Di luar R lah, kita tutup R. Apa yang ada kat luar R? 1 dan 2. Jadi jawapan kita 1 dan 2 dah settle. Jadi kita terus lorikkan kawasan 1 dan 2. Okey. Gunakan pensel. Cuba lorik dengan kemas. Supaya kawasan yang kamu lorik tu tidak masuk dalam kawasan orang lain lah. Kawasan 3, 4 dan 5. Okey, kalau macam ni simple, dia adalah 1 markah lah. Buat lorik 1 markah. Okey. Kita tengok soalan SPM yang kedua. Okey. Kita lorikkan kawasan. Nomborkan kawasan. Silap 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, kita fokus pada soalan. Jadi R. Kita tengok kat sini R. Buat dari kiri ke kanan. Dalam R ada apa? Kita ada 3, 4 dan 5. Bergabung. Okey, union. Kita ikut pattern soalan dia. Buka kurungan. Sama seperti kat sini P. Dalam P ada apa? Dalam P. Dalam P ada. Kita tengok P ni adalah kotak yang besar ni. Yang segi 4 ni. 1, 2, 3 dan 4. Jadi P ada. Tuliskan unsurnya. 1, 2, 3 dan 4. Okay, itu P. Bersilang. Salin dulu. Bersilang. Kita ikut Q. Mana Q? Q ni adalah kotak yang kecil ni. Apa unsur dalam Q? 2 dan 3. Jadi kita tulis kat sini 2 dan 3, tutup kurungan. Kita salin balik. Semua unsur ni seperti soalan ni. Susun dalam satu baris. Cikgu tak galakkan kamu pecahkan atas ke bawah. Ada setengah-setengah pengajar dia buat R, P, Q. Boleh buat, bukan tak boleh. Cuma cikgu risau kamu tertinggal. Jadi kalau kita susun macam ni, tak ada apa yang tinggal. Everything in one row. So, macam yang cikgu cakap tadi, soalan yang panjang macam ni, jika dia ada kurungan macam ni, kita settlekan yang dalam kurungan dulu, baru kita pergi yang pertama tadi. Okey, jadi kita tengok kat sini, kurungan ni kita settle dulu. Jadi awak nampak ini adalah persilangan. Persilangan maksudnya cari yang sama. Kita cari yang sama. Apa yang sama dekat situ? Unsur apa yang sama kat situ? 1, 2, 3, 4 dengan 2, 3. Jadi yang sama adalah 2 dan 3. 2 dan 3. Jadi kat sini cikgu tulis 2 dan 3. Yang sebelah kiri tadi tak ada apa, kita salin baliklah. 3, 4, 5 bergabung dengan 2, 3. Ini adalah kesatuan. Bila kesatuan kita gabungkan aja lah. 3, 4, 5 dengan 2, 3. So akhirnya 2, 3, 4 dan 5. 2, 3, 4 dan 5. Jadi dah siap, kita lorikkan kawasan 2, 3, 4 dan 5. Maknanya lorikkan semua kecuali kawasan 1. Okey. Kita lorikkan semua. 2, 3, 4 dan 5. Kecuali kawasan 1. Okey. Soalan seterusnya. Sambung. Gambar rajah A dengan B. Kita nomborkan kawasan. Okey. Boleh gunakan pen merah dekat sini. Okey. 1, 2, 3 dan 4. Okey. Nombor sebenarnya tak semestinya ikut style saya. Kamu nak nomborkan dari kiri ke kanan ataupun daripada kanan ke kiri, tak kisah. Tapi yang penting dia berurutan lah supaya kamu tak confuse nanti. Baik, tengok pada soalan kat situ. B bersilang dengan C. So, kita tengok dalam B ada apa? Dalam B. B yang mana? A ni merupakan yang bulat. Ni besar ni. B ni segitiga yang di luar.
So, kamu kena pastilah setiap huruf tu mewakili bentuk yang mana. C yang kecil. So, soalan kat sini B. B ni adalah segitiga yang besar. Apa nombor di dalam B? Iaitu 2, 3 dan 4. So, kita tulis dekat sini. B adalah 2, 3 dan 4. Okey, bersilang dengan C. Okey, apa yang ada dalam C? C adalah segitiga lah. Okey, kita nampak kat situ dalam C adalah 2, 3 dan 4. Maaf Jadi C yang kecil ni, C yang kecil ni 4. Jadi kita tulis dekat sini C adalah 4. So ini kita carikan persilangan dia. Apa yang sama? Persilangan cari apa yang sama. So adalah 4. Jadi dah siap kita lorikkan kawasan 4. Gunakan pensil dan lorikkan. Okey. Okey, kalau macam ni SPM 1 markah lah. Kalau macam yang tadi, bahagian B, panjang soalannya. Bila kamu lorik dan kawasan itu betul, kamu terus dapat 2 markah. Di sini 1 markah, so all together is 3 marks. Okey, cuba tengok yang kedua. Okey, kita lorikkan kawasan. Okey, 1, 2, 3, 4. Okey, kat situ B. Dalam B ada apa? B ada 2, 3 dan 4. Bersilang dengan A. Okey, hati-hati. Dalam A ada apa? 1 dan 2. 1, 2. Bergabung atau kesatuan dengan C. Dalam C ada apa? 4. Okey. So, 4 tutup kurungan prime dekat situ. Jadi, kelas, kalau ada operasi dalam kurungan, kat luar ada prime, kita selesai yang kat dalam dulu. Ini adalah bergabung. Jadi, kita cantumlah 1, 2, 4. Kat sini, letakkan prime di luar. Okey, bersilang 2, 3, 4. Okey, kita selesaikan ni dulu. 1, 2, 4 prime ni maksudnya selain daripada 1, 2 dan 4. Kalau kamu tengok pada gambar rajak ada 1, 2, 3, 4. Jadi 1, 2, 4 prime ni maksudnya selain pada 1, 2, 4 adalah nombor 3 lah. Jadi kita tukar semuanya dengan 3. Okey. So, yang lain salin balik. Supaya kita tak confuse dan kita tak buat salah lah. Ini adalah persilangan. So, maknanya kita cari yang sama. Apa yang sama kelas? 3. Dah selesai, kita lorikkan kawasan nombor 3. Gunakan pensil dan lorik kawasan 3 dengan kemas lah. Okey. Okey, dah siap. Itu saja. Okey. Terima kasih.